Assalamualaikum. Kumpulan kami ingin membentangkan tentang tajuk tentang tokoh-tokoh ahli falsafah barat. Dalam slide kami ini, kami akan menceritakan tentang latar belakang tokoh-tokoh ahli falsafah barat, iaitu daripada Aristotle, Socrates dengan Plato. Kumpulan kami terdiri daripada iaitu saya, Muhammad Irfan bin Abdul Razak, dan beberapa rakan-rakan saya. Pada slide yang akan datang, rakan-rakan saya akan memperkenalkan diri sambil membentangkan slide. Kami akan memulakan pemandangan kami dengan saya memberitahu sedikit isi kandungan ataupun rangka-rangka perkataan kami pada hari ini. Yang pertama iaitu pendahuluan. Pendahuluan ini akan memberitahu kami apakah maksud tokoh, apakah maksud falsafah, dan juga perbezaan tokoh falsafah barat dan tokoh falsafah timur. Selain itu, ia akan memberitahu kami juga apakah tokoh falsafah barat ini penting pada kami pada masa ini. Kita telah memilih 3 tokoh falsafah barat, iaitu Aristotle, Socrates dan juga Plato. Yang pertama adalah Socrates. Socrates kita akan memberitahu tentang latar belakang beliau, falsafah politik beliau dan juga jenis pemerintahan beliau pada masa dulu. Yang kedua adalah Socrates. Socrates juga kita akan memberitahu apakah latar belakang beliau, pendidikan dan falsafah beliau, kepercayaan utama beliau pada falsafah tokoh barat. Yang terakhir adalah Plato. Kita akan juga memberitahu latar belakang beliau, terus sedikit karya-karya falsafah tokoh beliau dan juga penerimaan dan tafsiran falsafah tokoh beliau. Yang terakhir adalah kesimpulan yang kita dapati daripada 3 tokoh falsafah barat ini. Tokoh jika kita lihat dari segi kamus Dewan Bahasa dan Pustaka ialah purba atau keadaan yang tampak pada zahirnya, bentuk dan sifatnya. Perkataan yang kedua iaitu falsafah. Ialah satu disiplin ilmiah yang mengusahakan kebenaran umum dan asas melalui pengamatan dan penyelesaian masalah yang mendasarkan dan umum tentang persoalan seperti keberadaan, pengetahuan, nilai, akal, fikiran dan bahasa. Kita lihat secara umumnya, falsafah iaitu merupakan satu usaha pemikiran yang tuntas bertujuan untuk mendapatkan kebenaran. Selain itu, jika dilihat, falsafah juga merupakan punca kepada pembentukan ilmu. Ini kerana sejarah falsafah ditulis dan direkodkan. Namun, persejarahan ilmu tidak pernah dibukukan dan nilai yang muncul akibat kesan seseorang pada pemikiran dan masyarakat. Jika kita memahami falsafah, mampu membentuk generasi yang berbeza daripada generasi sebelumnya. Berfalsafah adalah mencari kebenaran dari kebenaran untuk kebenaran, iaitu tentang segala sesuatu yang dimasalahkan dengan berfikir secara radikal, sistematik dan sejagat. Tadi merupakan perkataan falsafah. Sekarang kita akan menceritakan tentang falsafah barat, iaitu pemikiran dan kerja atau the Occident, yakni berbeza pula dengan falsafah timur atau jenis-jenis falsafah asli. Kita lihat ahli falsafah barat seringkali dibahagikan ke dalam beberapa cabang berlandaskan soalan-soalan yang biasa ditangani mereka. Contoh-contoh ahli falsafah barat ialah Plato, Socrates, Aristotle dan sebagainya. Tokoh pertama adalah Aristotle. Latar belakang Aristotle. Yang pertama, kelahiran dan kehidupan awal. Aristotle lahir pada 384 sebelum Masihi di Stagira, sebuah kota di Yunani Utara. Ayahnya, Nicomachus, adalah doktor peribadi Raja Antiochus dari Makedonia. Yang kedua, pendidikan. Aristotle dikirim ke Athena pada usia 17 tahun untuk belajar di Akademi Plato. Tempat beliau tetap sebagai murid selama 20 tahun. Di sana menerima pelatihan luas dalam berbagai disiplin ilmu. Yang ketiga, kerjaya dan pengajaran. Setelah meninggalkan akademi, Aristotle melakukan perjalanan dan kemudian diundang
oleh Raja Philip II dari Makedonia untuk menjadi guru bagi puteranya, Alexander, yang kemudian dikenal sebagai Alexander Agung. Yang ketiga, karya dan kontribusi. Aristotle menulis ekstensif di banyak bidang termasuk metafizik, etika, politik, retorika dan biologi. Karya-karyanya sangat mempengaruhi perkembangan intelektual di Barat. Yang keempat, pengaruh dan warisan. Pengaruh Aristotle merentang melalui berbagai disiplin ilmu dan berlangsung selama berabad-abad setelah kematiannya. Karya-karyanya menjadi dasar bagi banyak pengembangan selanjutnya dalam falsafah dan ilmu pengetahuan. Yang kelima, kematian. Aristotle meninggal pada 322 sejak Masihi, tak lama setelah meninggalkan Athena dan pergi ke Chalkis. Dia meninggal kerana penyakit alami. Seterusnya, falsafah politik Aristotle. Aristotle pentingkan negara. Menurut Aristotle, negara lebih penting daripada keluarga atau individu kerana hanya dalam konteks negara manusia dapat mencapai kebajikan dan kebahagiaan tertinggi. Yang kedua, tujuan negara. Tujuan utama negara adalah untuk memfasilitasi kebajikan moral dan intelektual warganya. Negara harus menciptakan kondisi di mana warga dapat hidup baik dengan melaksanakan fungsi unik mereka sebagai manusia. Yang ketiga, jenis pemerintahan. Aristotle membedakan 3 bentuk pemerintahan yang baik, iaitu monarki, aristokrasi dan politi, dan 3 bentuk yang rusak, tirani, oligarki dan demokrasi. Baginya, bentuk pemerintahan terbaik bergantung pada kondisi khusus suatu negara. Yang keempat, keseimbangan dan moderasi. Aristotle menekankan pentingnya keseimbangan dan moderasi dalam pemerintahan. Politi, kombinasi dari aristokrasi dan demokrasi, sering dianggap sebagai bentuk ideal oleh Aristotle kerana menimbangkan kepentingan orang kaya dan miskin. Yang kelima, kebajikan dan pendidikan. Aristotle percaya bahawa kebajikan dan pendidikan moral adalah kunci untuk kehidupan politik yang sihat. Negara harus memainkan peranan aktif dalam mendidik warganya untuk menjadi warga negara yang baik dan bermoral. Yang keenam, pengaruh dan warisan. Falsafah politik Aristotle telah memberikan kontribusi besar terhadap pemikiran politik Barat dan terus mempengaruhi diskusi tentang etika, keadilan dan peranan negara. Selain itu, terdapat 3 jenis pemerintahan dalam falsafah politik Aristotle. Yang pertama, pemerintahan monarki. Pemerintahan oleh satu individu yang bertindak demi kebaikan rakyat. Jika berjalan dengan baik, ini dianggap sebagai bentuk pemerintahan yang ideal. Yang kedua, pemerintahan aristokrasi. Pemerintahan oleh beberapa orang yang terpilih kerana keunggulan mereka, baik dalam hal kebajikan maupun kebijaksanaan. Mereka memimpin dengan memprioritaskan kebaikan bersama. Yang ketiga, pemerintahan demokrasi. Dalam demokrasi, mayoritas miskin memerintah dan seringkali melakukannya untuk kepentingan mereka sendiri, mengabaikan hak-hak minoritas dan keseimbangan keadilan. Assalamualaikum, saya Putra Izmail Amru bin Razali. Saya akan membentangkan tokoh yang kedua, iaitu Sokrates. Slide seterusnya adalah latar belakang Sokrates. Kelahiran. Sokrates berasal dari Athena Yunani dan telah dilahirkan di Demi-Alopis, Athena pada tahun 469 sebelum Masihi.
Kehidupan awal Sokrates adalah merupakan salah seorang ahli falsafah yang terkenal pada zaman Greek. Slide seterusnya ialah pendidikan dan falsafah yang dibawa oleh Sokrates. Pendidikan Sokrates. Latar belakang pendidikannya tidak diketahui dengan jelas, akan tetapi kecintaannya terhadap ilmu telah membuatkan beliau diangkat menjadi salah seorang ahli falsafah yang terulung pada zaman Greek. Seterusnya, falsafah yang dibawa. Yang pertama ialah dialog dan pertanyaan. Sokrates cenderung menggunakan dialog dan pertanyaan untuk memandu murid-muridnya berfikir kritis. Ia percaya bahawa melalui diskusi yang mendalam, seseorang dapat mencapai pemahaman yang lebih baik tentang suatu konsep. Yang kedua ialah ironi Sokratik. Sokrates sering menggunakan ironi, di mana ia akan menyatakan ketidaktahuan atau ketidakpahaman terhadap suatu topik meskipun sebenarnya ia memiliki pemahaman yang lebih dalam. Tujuannya adalah untuk mendorong orang lain berfikir lebih dalam dan menemukan jawapan mereka sendiri. Yang ketiga ialah penekanan pada etika. Sokrates sangat tertarik pada pertanyaan-pertanyaan etika dan moralitas. Ia berfokus pada pengembangan karakter dan peningkatan diri melalui pemahaman moral yang lebih baik. Yang keempat pula, penolakan terhadap tulisan. Sokrates sendiri tidak meninggalkan tulisan-tulisan filosofis, namun ajarannya dan kontribusinya dituliskan oleh murid-muridnya, terutama Plato, dalam karya-karya dialognya. Yang terakhir ialah metod meiotik. Metod ini menganalisis tentang sesuatu sama ada benar atau tidak benar. Dialektika berarti bercakap-cakap dan berdialog. Manakala retorika lebih kepada cara seseorang berpidato di depan halayak ramai. Kaedah ini tidak disukai Sokrates kerana beliau lebih menyukai teknik berdialog yang dapat menyelesaikan permasalahan yang dibangkitkan melalui perbincangan antara satu sama lain. Kaedah dialektika lebih mudah digunakan bagi menyelesaikan masalah kerana ada perbincangan antara pihak lain berbanding kaedah retorika yang hanya pandai berbicara sahaja tetapi tidak dapat menyelesaikan masalah yang dipersoalkan. Slide seterusnya ialah karya oleh Sokrates, The Apology of Socrates dan Phaedrus. Dalam karya tersebut, Plato banyak menggunakan nama Sokrates di dalam penghasilan karyanya. Beliau mempunyai dua orang anak murid yang hebat iaitu Plato dan Xenophon. Antara kedua-dua anak muridnya, Plato banyak menghasilkan karya mengenai Sokrates di samping ditambah dengan falsafah Plato sendiri. Plato amat mengagumi gurunya Sokrates sehinggakan di dalam karya beliau sendiri hanya beberapa kali sahaja namanya ditulis di dalam buku tersebut. Para sarjana atau ahli falsafah kini sukar bagi mereka untuk membezakan antara falsafah yang dibawa oleh Sokrates dan Plato. Malah, mereka berpendapat bahawa kedua-dua tokoh tersebut membawa satu falsafah yang sama, akan tetapi setelah mereka mengkaji semula ternyata falsafah yang dibawa oleh kedua-dua tokoh ini adalah tidak sama sekali. Yang terakhir tentang Sokrates ialah kepercayaan utama falsafah Sokrates. Mengetahui bahawa falsafah Sokrates sukar untuk dipisahkan daripada kepercayaan Plato. Melalui teks-teks yang terakhir ini dapat membuktikan kebenaran tertentu yang dihasilkan oleh Sokrates. Sesuatu yang dipersoalkan adalah bahawa kebanyakan hujah dan pendapatnya sama sekali berbeza dengan rakan-rakan antena, baik dalam politik dan moral dan etika. Sokrates mengekalkan dan mendedahkan keperluan lelaki untuk menjaga jiwa mereka atas keutamaan semasa, yang termasuk membimbangkan tentang kerjaya, keluarga atau bahkan perjalanan politik di bandar. Kepercayaan yang pertama ialah moralitas dan kebajikan. Untuk akhlak Sokrates adalah asas kehidupan manusia. Jika lelaki tahu bahawa dia baik, cantik dan adil, dia tidak akan bertindak dengan cara yang lain tetapi menjalankan perbuatan yang diisytiharkan dan menghasilkan keturunan ini. Ahli falsafah Yunani ini diiktiraf
kerana ironi dan moralnya, serta mempunyai kesedaran yang jelas mengenai ketidaktahuannya sendiri mengenai isu-isu yang dihadapi. Dari sini diperoleh penggunaan kaedah dialektik di mana ia sentiasa menjadi rakan dialognya yang menjawab soalan-soalannya. Dengan cara ini, dia berjaya menyebarkan pengetahuannya di kalangan kawan rapat dengan niat untuk merangsang pencariannya sendiri untuk kebajikan dan kebijaksanaan. Begitu juga dia percaya bahawa kebahagiaan sejati berasal dari segi moral, iaitu lelaki moral yang benar-benar boleh hidup bahagia. Akhirnya, Sokrates mempertahankan idea bahawa terdapat sifat manusia sejagat dengan nilai sejagat yang sama, bahawa setiap manusia boleh digunakan sebagai panduan untuk bertindak secara moral pada setiap hari. Bahagian paling penting dalam teori Sokratik ini, keinginan dan inisiatif individu untuk mengetahui bahawa alam tetap dan lurus. Yang kedua ialah politik. Bagi Sokrates, idea-idea dan ensen sejati adalah milik dunia yang hanya boleh dicapai oleh orang bijak. Jadi, dia teguh mengekalkan kedudukan mengikut mana ahli falsafah adalah satu-satunya lelaki yang sesuai untuk mentadbir. Sama ada Sokrates bersetuju dengan demokrasi adalah isu kontroversi. Walaupun sangat jelas bahawa Plato mengkritik bentuk pemerintahan ini, tidak pasti bahawa Sokrates akan mempunyai pendapat yang sama. Sangat mungkin bahawa banyak frasa dan ayat yang dibuat terhadap demokrasi adalah produk kreatif Plato. Dan akhir sekali ialah mistik. Satu lagi aspek penting falsafah Sokrates adalah mistik. Adalah diketahui bahawa Sokrates mempraktikkan ramalan dan dia sangat dekat dengan Diotima, seorang pendeta yang kepadanya dia mengucapkan semua pengetahuan tentang cinta. Ahli falsafah juga diiktirafkan untuk dialog tentang agama misteri, penjelmaan semula dan bahkan mitos dan legenda yang boleh dianggap tidak benar dan tidak bermakna. Demikian pula Sokrates menyebut banyak kali, selalu melalui dialog Plato, adanya suatu suara atau isyarat misteri yang dirasakan ketika ia melakukan kesalahan. Walaupun ramai yang berpendapat bahawa isyarat ini tidak lain adalah fenomenologi institusi sendiri, segalanya seolah-olah menunjukkan bahawa Sokrates menganggapnya sebagai asal usul ilahi dan tidak bergantung kepada pemikiran ataupun kepercayaannya. Assalamualaikum, saya Muhammad Aiman bin Mazlan dan saya akan membentangkan tokoh yang ketiga iaitu Plato. Seterusnya adalah latar belakang Plato. Plato adalah salah satu ahli falsafah pada zaman Greek klasik atau lebih dikenali sebagai Athens, berpengetahuan luas dalam pelbagai bidang, di antaranya adalah sains kemanusiaan, kemasyarakatan, kesenian, ekonomi, politik dan lain-lain. Plato dilahirkan di antara 428-427 sebelum Masihi. Namun, dalam penulisan sarjana-sarjana lain mendapati ahli falsafah Plato dilahirkan pada sebelum 428 sebelum Masihi di Pulau Aegina, Athena. Dan beliau meninggal pada tahun hingga dunia pada tahun 348 hingga 347 sebelum Masihi pada usia 80 tahun. Seterusnya adalah karya-karya Plato. Melihat kepada perjalanan hidup dan karya yang berjaya dihasilkan oleh Plato, Plato sememangnya banyak memberi sumbangan terutamanya melalui karya-karyanya. Antara karya-karya yang terkenal oleh Plato ialah The Republic, berkenaan dengan falsafah benda-benda kemanusiaan dan merakumi bidang-bidang astrologi, epistologi dan falsafah politik, feminisme dan secara amnya etika serta etika perubatan, komunisme dan ekonomi. Seterusnya ialah penerimaan dan tafsiran falsafah. Yang pertama ialah Yunani kuno.
Yunani kuno ialah sebuah gagasan yang menulis karya mengenai sistem-sistem pemerintahan diikuti beberapa dekad kemudiannya oleh Aristotle. Pelajar Plato yang termasyhur, Aristotle menulis sebuah karya menggunakan perkataan lazim iaitu perkataan Yunani iaitu politika dalam tajuknya. Yang kedua ialah Cicero. Cicero ialah seorang ahli falsafah yang menulis balik ataupun menterjemahkan dialog-dialog Plato ke dalam bahasa Inggeris. Antara dialog-dialog yang diambil berasal daripada karya De Republica. Selain itu, terdapat juga kritikan. Walaupun karya-karya Plato disanjungi secara meluas pada zaman purba, masih terdapat sebilangan pengulas yang mempunyai pandangan yang berbeza pada pandangan Plato. Dan yang terakhir adalah Agustin. Dalam tempoh yang penting, waktu Rom berubah daripada agama politisme kuno kepada agama Kristian, Agustin menulis sebuah mahakarya yang bertajuk Kota Tuhan, The City of God. Sekali lagi, merujuk kepada karya-karya Plato, Aristotle dan juga Cicero serta wawasan mereka terhadap sebuah negara ideal adalah keterlaluan.